Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada dalam satu segmen di dalam projek Bidai Klinik Patuh Syariah yang insya-Allah saya Ustaz Ahmad bin Syadan Al-Hadrami sebagai CEO Bidai Projek dan saya Ahmad Ashraf insya-Allah akan terlibat dalam projek ni. Insya-Allah kita dalam kehidupan ni bukan semua orang sihat, ada yang sakit. Jadi di dalam seseorang nak beribadah kepada Allah Subhanahu Taala, dia perlu mengambil wuduk. Bagaimana kalau seseorang itu sedang sakit nak mengambil wuduk, jadi dia tak boleh nak pergi jauh. Jadi kita perlu ada seperti spray ni. Jadi hari ni Ustaz kita nak buat tutorial bagaimana nak mengambil wuduk untuk orang sakit lah. Ya, betul. Masya Allah. Jadi apa yang kita perlukan dulu Ustaz? Jadi kita perlukan ini spray yang mudah untuk air mengalir. Kenapa kita gunakan ini? Sebab tujuan ambil wuduk dengan membasuh perlu air mengalir. Jadi perlu dengan spray. Jadi macam mana kita mulakan? Cuba macam mana kita nak mulakan? Ustaz, sebelum kita mulakan saya nak tanya satu soalan kat Ustaz. Okey, air yang macam mana yang boleh diisi dalam bekas spray untuk ambil air wuduk ni? Baik, pertama sekali perlu ada air yang putih bersih, maknanya jernih. Dipanggil air mutlak. Tidak campur dengan benda asing yang lain. Jadi kemudian kita mulakan wuduk kita, kalau biasa air pipe. Kali ni kita pakai spray. So maksudnya air pipe tu kita boleh isi direct lah ke dalam bekas ni? Ya. Masya Allah. Okey, sekarang saya mulakan. Okey, Ustaz, mula-mula kita test dululah. Kalau tak test tak boleh. Okey, dia dah keluar. Boleh. Okey. Ustaz, kan syarat untuk ambil air wuduk adalah air ni mengalir. Kalau kita guna spray ni macam mana air dia mengalir maksudnya? Dalam orang sakit perlu kepada perkara yang mudah. Khususnya macam spray ni lebih mudah untuk diambil wuduk. Okey, jadi kita akan mula dengan muka dulu Ustaz. Ya. Macam mana niat dia Ustaz? Niat apabila kita basuh muka perlu dengan sertakan dengan niat sekali. Okey. So maksudnya niat tu mula-mula macam biasalah, macam kita ambil biasalah Ustaz. Sebab kita nak ambil yang wajib saja, jadi kita ambil daripada muka. Okey, muka saya spray saja Ustaz. Spray saja. Tapi kita baca niat sekali Macam niat sekali. Iaitu nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Okey, lepas dah spray saya buat macam mana kita? Kemudian kita sapulah. Sapu seluruh. Ratakan macam mana? Ratakan. Tadi ada Ustaz ada sebut pasal bahagian ni. Ini pun kalau boleh ini sini pun masukkan sekali bila cuci muka. Okey, baik. InsyaAllah. Okey. Kenapa kita kena pakai spray Ustaz? Air dia memang mengalir lah. Sebab air tu perlu mengalir. Syarat cuci, air kena mengalir. Jadi perlukan banyak air tersebut, baru banyak air tu maknanya konsep cuci betul. InsyaAllah. Okey, kemudian tangan. Okey. Tangan ni, spray macam biasa betul atas? Tangan pun sama. Daripada sini ke bawah. Okey. Ada juga yang buat daripada atas ke bawah. Tak ada masalah. Boleh. Lepas tu saya ratakan. Kalau terlampau sakit tu Ustaz ada sebut ni. Cukup memadai dengan air sahaja. Tak perlu nak gosok. Kerana gosok itu sunat. Cukup memadai dengan saja. Yang meratakan itu wajib. Jadi perlu di spraykan daripada sini sampai hujung. Okey. Faham. Alright. Okey. Kalau kata orang tak mampu Ustaz, kita boleh bantu. Orang lain boleh bantu. Spray hujung semua. Tapi yang di spray tadi kena masih niat lagi dalam berwuduk. Sama juga di sebelah kiri. Okey, sebelah kiri pun sama. Okey, sama je lah Ustaz. Okey. Lepas tu kepala. Kepala Ustaz. Okay. Ambil air di sini, letak di sini. Kemudian letakkan di kepala. Ini sapu kepala sebab rambut kita berada di kepala, jadi sekali. Sekali saja. Itu sekali. Kalau nak 3 kali buat sekali lagi. 3 kali buat sekali lagi. Buat sekali lagi. Kalau kita ambil sekali, 2 kali, 3 kali macam tu boleh jadi Ustaz ada sebut dia jadi apa? Boleh jadi mustakmal nanti. Maksudnya jadi tak boleh, tak sah. Tak sah wuduk. Okey. 2, 3. Kemudian
Kemudian telinga. Letak saja di tangan sini, kalau kita boleh, lepas tu gosokkan telinga. Kemudian yang sebelah. Tapi telinga ni sebenarnya basuhan sunat. Kalau kita tak mampu nak cepat sangat, tak apa, kita tinggalkan telinga. InsyaAllah. Okey. Kemudian kaki lah. Kaki. Macam biasa. Kaki pun sama. Okey Ustaz, saya nak tanya. Kalau ada orang kan terlampau sejuk. Terlampau sejuk, maka dia boleh ambil kain setelah dia cuci semua. Setelah dia spray semua kaki, bahagian kakinya, banyakkan air sebab perlu mengalir. Kemudian digosok. Kemudian baru dilap. Yang penting dia banyak lah Ustaz. Dia banyak. Kalau dia demam pun lepas habis je baru lap. Baru lap. Jatuh makruh tak Ustaz ni? Makruh. Tapi kalau hukum makruh, tapi kalau dah sakit, mudarat bagi dia, tak mengapa, boleh. Tak mengapa, boleh. Okey. Terima kasih atas orang kata perkongsian sama-sama kita ni. Saya pun belajar juga dalam konsep ini dan semua yang hadir kita bersama dengan kita ni pun belajar juga. Terima kasih Ustaz sebab bagi peluang, baru saya tahu macam mana nak ambil air sembahyang untuk orang sakit. Dalam solat ni walaupun sakit, dia kena juga wajib untuk wudu dan wajib solat. InsyaAllah. Ustaz, bagi satu hadis sikit berkaitan dengan kewajipan solat ni Ustaz untuk penonton kita. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai solat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fattaqullaha mastata'tum, iaitu hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala semampu mana. Maksudnya di situ, kalau kita takut kepada Allah, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, apa saja yang daripada ibadah daripada Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita lakukan semampu mana yang kita mampu buat. Sebab tu dalam sakit pun kena buat juga. Jangan tinggalkan solat. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.